Bendera. Terima kasih Puan Yang Di-Pertua. Bukit Bendera sangat berbesar hati kerana diberi peluang untuk membahas usul menjunjung kasih ke atas titah diraja Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim Ibni Almarhum Sultan Iskandar. Terlebih dahulu, Bukit Bendera merafak sembah setinggi tahniah ke bawah Duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim atas pelantikan sebagai Yang di-Pertua Agong ke-17. Besarlah harapan kami hamba rakyat Baginda Tuanku agar institusi demokrasi negara ini dapat berpayung di bawah ketegasan dan hikmah Duli Tuanku agar tidak diganggu gugat pihak-pihak yang kemarut kuasa. Puan Speaker, izin saya menegaskan pentingnya perpaduan nasional kepada negara kita. Perpaduan nasional adalah perkara yang terpaling penting buat tanah air kita iaitu Malaysia. Terutamanya sekali berdepan zaman kemelesetan ekonomi dunia. Perpaduan menjadi asas bagi sebuah negara untuk bangkit semula dan juga menjana kemakmuran. Berdepan cabaran ekonomi, negara Malaysia yang bersatu padu dapat mengumpulkan tenaga, sumber, kemahiran dan juga daya usaha untuk mendepankan segala cabaran. Pun begitu, mengekalkan sebuah perpaduan bukanlah perkara yang mudah dan mempunyai cabaran yang tersendiri. Fahaman ekstremis dalam apa jua bentuk adalah ancaman maha besar terhadap kestabilan dan juga perpaduan. Ia memecah belahkan masyarakat, melemahkan rasa saling percaya antara komuniti dan melembabkan usaha-usaha ke arah kemajuan dan juga pembangunan, tak kira ekonomi ataupun sosial. Di Malaysia, usaha menghalang pencabahan pemikiran ekstremis adalah amat penting dalam menyemai rasa kebersamaan, keberpunyaan dan keterangkuman antara kepelbagaian budaya, keturunan dan juga kepercayaan. Di sinilah kita menemukan kepentingan peranan institusi pendidikan, terutamanya di sekolah-sekolah. Bukit Bendera ingin mencadangkan supaya kerajaan Malaysia memupuk usaha membina negara di sekolah-sekolah melalui beberapa strategi utama. Sukatan pelajaran, menyepadukan unsur-unsur sejarah Malaysia, budaya dan juga nilai ke dalam sukatan pelajaran sedia ada, seperti mengajar murid-murid tentang kepelbagaian budaya, kepentingan perpaduan nasional serta sumbangan kaum-kaum di Malaysia terhadap masyarakat sebangsa. Kedua, pendidikan jamak budaya. Berikanlah galakan kepada sekolah-sekolah untuk mempromosikan kefahaman jamak budaya dalam kalangan murid dari latar keturunan yang berbeza. Ini boleh dilakukan dalam melalui program-program pertukaran pelajar dan juga dialog antara budaya. Seterusnya, pendidikan nilai. Berikanlah penekanan tentang kepentingan nilai seperti toleransi, rasa hormat dan juga semangat persaudaraan dalam sukatan pelajaran. Nilai-nilai ini adalah amat penting dalam memupuk perpaduan dan juga membina sebuah masyarakat yang bersepahaman, bersepadu. Dan juga berikanlah galakan kepada sekolah-sekolah untuk melibatkan komuniti setempat serta ibu bapa dalam aktiviti sekolah. Ini akan membentuk hubungan yang kukuh antara sekolah dan juga komuniti, memupuk rasa keberpunyaan dan juga tanggungjawab bersama ke arah usaha membina negara. Jadi mempermudahkan program-program pertukaran pelajar antara sekolah berkelainan daerah dan juga wilayah di Malaysia. Ini akan membantu pelajar membina sudut pandangan yang lebih luas tentang negara dan juga membina hubungan dengan pelajar lain daripada latar budaya yang berbeza. Di sini media juga memainkan peranan yang penting dalam membingkai naratif yang betul dan tepat. Di sinilah pentingnya garis panduan tentang perwakilan masyarakat yang begitu pelbagai yang dipertontonkan dengan betul, termasuklah perbezaan etnik, budaya dan kepercayaan. Slogan Malaysia Truly Asia dengan izin bukanlah sekadar satu slogan, bahkan suatu hakikat.
Telah terbukti jika kita melihat kekayaan dan keindahan kepelbagaian budaya di tanah air yang tercinta ini. Selari dengan Tahun Melawat Malaysia 2026, usaha menonjolkan semangat slogan ini boleh dilakukan melalui festival muzik, seni tampak dan juga hidangan makanan. Ini dapat menyemai rasa saling menghargai dan juga menghormati antara masyarakat berbeza budaya serta tradisi. Sebuah bangsa yang bersepadu adalah jauh lebih kukuh serta bersedia untuk mendepani sebarang kemungkinan. Ia juga membuka ruang untuk membina dasar yang lebih berkesan, memastikan juga perkongsian sumber negara yang lebih adil dan saksama, serta menyemai rasa tanggungjawab kolektif untuk bangkit semula dan membina negara daripada kejatuhan. Pelaburan langsung asing ataupun dengan izin foreign direct investments negara melonjak sehingga 329.5 ringgit bilion bagi tahun 2023, iaitu rekod yang tertinggi menurut data yang dihebahkan minggu lalu. Jadi sementara khabar berita ini menyorot perkembangan positif bagi ekonomi Malaysia, sebagai pembuat dasar kita tidak boleh berasa selesa. Sudah bertahun-tahun peluang disia-siakan dan kita perlu bekerja keras untuk mengejar prestasi negara-negara jiran serantau. Malaysia sememangnya perlu menarik minat pelabur, mencipta peluang pekerjaan dan juga membangunkan sumber manusia bagi melayani pertubuhan ekonomi yang mampan. Jadi saya juga ingin membawa perkara yang selanjutnya, iaitu apabila kita terus mencari jalan untuk memperbaiki dasar dan polisi secara yang berkesan. Puan Yang Speaker, belanjawan responsif gender dengan izin gender responsive budgeting adalah satu strategi transformatif yang mempunyai kuasa menjanadayakan bukan sahaja wanita, bahkan keseluruhan komuniti. Ia merupakan pendekatan yang berwawasan dalam merangkakan belanjawan yang mendalami, usaha memahami bagaimana keputusan fiskal boleh memberi kesan kepada individu yang berasaskan keperluan. GRB adalah soal dasar yang dirangka untuk mematuhi keperluan setiap golongan masyarakat dan ia boleh membawa kepada penggunaan sumber secara lebih berkesan dan cekap, justru memberi manfaat kepada seluruh masyarakat. Jadi cuba bayangkanlah sebuah negara Malaysia di mana setiap keputusan fiskal dianalisa secara terperinci demi memastikan supaya ia memberi manfaat kepada semua lapisan masyarakat Malaysia dengan melibatkan pertimbangan rakyat di setiap tahap proses belanjawan daripada perancangan sehinggalah penilaian. Kita akan mampu mencipta sebuah masyarakat yang lebih inklusif di mana setiap orang mempunyai peluang untuk berjaya. Jadi Puan Yang di-Pertua, Malaysia bolehlah dipertimbangkan sebagai sebuah negara yang semakin tua. Istilah ini merujuk kepada sesebuah negara di mana nisbah populasinya mempunyai jumlah warga emas yang signifikan, selalunya didefinisikan sebagai berusia 65 tahun ke atas. Jadi sambil populasi negara kita semakin menua, sudah tentu penting untuk kita mengadaptasikan dasar-dasar serta infrastruktur bagi memenuhi keperluan populasi demi memastikan warga tua dapat hidup sihat dan aktif. Dan di sini Bukit Bendera ingin menyorot perihal keadaan rumah-rumah jagaan orang tua ataupun kini dirujuki dengan izin sebagai assisted living facilities. Pusat-pusat penjagaan ini adalah fasiliti penginapan yang menyediakan tempat tinggal, makanan, jagaan dan juga bantuan sokongan kepada warga emas yang memerlukan bantuan menjalani aktiviti harian. Jadi beberapa penghuni mungkin memerlukan jagaan rawatan mahir 24 jam sehari yang boleh disediakan atas permintaan. Jadi pusat-pusat ini juga menawarkan kombinasi tempat tinggal, khidmat sokongan peribadi dan juga penjagaan kesihatan yang dirangka khas untuk menepati keperluan individu setiap penghuni. Pusat-pusat jagaan swasta diuruskan oleh syarikat persendirian ataupun organisasi yang didanai melalui yuran yang dibayar oleh penghuni ataupun anggota keluarga mereka. Jadi pusat-pusat ini selalunya menawarkan pelbagai kemudahan dan perkhidmatan, termasuklah rancangan penjagaan peribadi, aktiviti rekreasi dan juga tempat tinggal yang selesa. Mereka juga mungkin menawarkan penjagaan yang lebih kayangan serta tingkatan privasi yang lebih
yang lebih berbandingkan dengan pusat-pusat kerajaan, pusat-pusat jagaan kerajaan. Tetapi kosnya memang mahal. Paling tidak pun lebih 10,000 ringgit sebulan untuk seorang individu. Jadi cuba bayangkan, kalaulah ada kedua-dua ibu bapa yang masih ada, dia harganya 2 kali ganda. Jadi di sini ada keperluan untuk mentransformasikan rumah-rumah jagaan di bawah penyelenggaraan kerajaan supaya menjadi lebih meriah dan juga memberikan keriangan serta penjagaan yang lebih bermaruah. Kerajaan boleh mencuba beberapa strategi, antaranya menambah baikkan kemudahan dengan persekitaran taman-taman yang subur, pusat kesihatan yang mencerdaskan dan juga kawasan komunal yang selesa untuk mereka berkumpul dan juga membawang. Jadi tawarkan program rekreasi, segala jenis program, muzik, seni, tarian dan juga permainan yang direka khas sesuai dengan minat dan juga kemampuan warga Mas. Pada masa yang sama, wujudkan program kesihatan dan juga inisiatif-inisiatif yang dapat memperbaiki kesihatan fizikal dan juga mental. Dan juga wujudkan program penjagaan demensia dan juga perkhidmatan khas yang dirangka untuk menyokong penghuni yang menghidap demensia, termasuklah aktiviti yang dapat memperlahankan kesannya. Jadi di sini saya juga ingin menyentuhkan mengenai sekali lagi perpaduan. Puan Yang Dipertua, perpaduan adalah nadi kepada sesebuah negara, memacu kemajuan dan juga memperkukuhkan daya tahanan. Apabila sebuah negara bersatu, ia juga berubah menjadi satu kuasa yang besar yang juga mampu untuk mengatasi sebarang halangan daripada kemelesetan ekonomi hinggalah ke jurang sosial. Jadi langkah mengetepikan perbezaan politik untuk memberi tumpuan kepada keperluan rakyat adalah satu komitmen untuk masa depan yang lebih cerah untuk semua. Jadi usaha bersama ini akan dapat mengemudikan hala tuju yang berkesan sekaligus mewujudkan masyarakat di mana setiap individu berasa hargai dan juga sokong oleh ekosistem di persekitaran. Jadi di sebalik manfaat praktikal, perpaduan adalah asas keamanan dan juga kestabilan. Dalam dunia yang penuh dengan perpecahan, sebuah negara yang bersatu membawa simbolik kepada harapan serta mempamerkan kuasa berkesamaan dalam mengatasi perselisihan. Jadi Puan Speaker, izinkanlah saya menutup dengan membaca pantun. Anak mami dari Jelutong, juai petai 3 kupang. Janganlah tidak sedar diuntung, kelak digelar si lebay malang. Titah tuanku membuka sidang, jadi panduan ahli mesyuarat. Jangan pembangkang cepat meradang, sabar berbincang cari muafakat. Jadi dengan itu Bukit Bendera menyokong sepenuhnya titah diraja. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Bukit Bendera. Saya jemput